Okey, baiklah, sementara kita menantikan proses video ini dapat kita selesaikan berikutan isu teknikal dan juga internet. Jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke webinar vaksin di mana media ketika informasi diperlukan. Yang berbahagia Dr. Hasrul Hashim, Dr. Muhammad Azur, Muhammad Saleh, Pensyarakanan Pusat Kajian Media dan Komunikasi Mention, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM, tetamu, datuk-datuk, Profesor Madya, doktor-doktor, pelajar serta peserta webinar sekalian. Terima kasih kerana berada dalam webinar ini sekali lagi dan Sekretariat sangat mengalu-alukan keberadaan yang berbahagia Datuk Dr. Syamil Waria, Pengurusi Merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Institut Akbar Malaysia, dan yang berbahagia Dr. Malar Shanti, Pegawai Perubatan Columbia Asia Hospital, di atas kesudian menjadi panel dalam webinar ini. Dan juga terima kasih kepada moderator yang berusaha, Tuan Faizal Ashraf Azhar, Pensyarah Akademi Seni Budaya Warisan Kebangsaan Aswara. Dan untuk makluman peserta, webinar ini akan direkodkan bagi tujuan akademik dan akan dikongsikan di platform Mention sebagai rujukan. Jadi peserta boleh mengemukakan soalan melalui chat dan akan dibacakan oleh moderator semasa sesi soal jawab kemudiannya. Dan juga mohon semasa webinar berlangsung, peserta meletakkan suara dalam mood senyap ataupun mute untuk tumpuan sepenuhnya dalam perbincangan ini. Sekali lagi, terima kasih. Baiklah, kita teruskan webinar pada malam ini. Terus kepada Tuan Faizal. Silakan. Okay, baiklah, testing. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, okey, terutama yang berbahagia Datuk-Datuk dan Catherine kerana sudi hadir dan ke program pagi kita pada malam ini, iaitu program sesi webinar yang akan membincangkan sebuah topik yang saya kira bermain di minda masing-masing dan juga mungkin kalau kita tengok di di ruangan Facebook, di ruangan Twitter, di ruangan Instagram, semua tengah membicarakan, tengah bincang topik ini. Ada yang dikatakan ada unsur-unsur negatifnya, ada unsur-unsur positifnya. Tapi pada malam ini apa yang pasti kita akan membawakan kepada anda, kita akan mendengarkan penjelasan dan juga penerangan ringkas yang dibawakan pada malam ini bersama dengan dua orang panel yang saya amat kagumi, yang amat saya kagumi, iaitu yang pertama iaitu tidak lain dan tidak bukan yang berbahagia Datuk Dr. Syamil Waria selaku Ketua Pegawai Eksekutif Institut Akbar Malaysia MPM. Apa khabar Datuk? Sihat? Alhamdulillah sihat. Okay, terima kasih Datuk. Okey, seterusnya saya memperkenalkan iaitu Dr. Malar Shanti, iaitu kata apa, kalau kita tengok dekat Instagram celoteh dia punya akaun yang memang setiap hari dia akan berkongsikan info sampai kita akan teruja. Memang kalau kata siapa yang minat, orang akan subscribe akaun dia. Apa khabar Doktor? Sihat? Hai, saya sihat, sorry. Okey, baiklah. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan cuba meringkaskan, mencari info yang tepat, padat untuk menjawab persoalan dan spekulasi pada malam ini, iaitu vaksin di mana media ketika informasi diperlukan. Baiklah, untuk teman-teman, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut, kita berlayar untuk mengetahui dan kita mengenal dari tentang dari segi sudut konteks vaksin itu sendiri, dan juga kita nak mengetahui di mana peranan media ketika informasi disalurkan ataupun diperlukan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan secara ringkasnya tentang latar belakang ahli panel kita pada malam ini, iaitu yang pertama saya memperkenalkan iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Syamil Waria, iaitu selaku Ketua Pegawai Eksekutif Institut Akbar Malaysia. Ini merupakan antara individu yang hebat, individu yang mempunyai pengalaman yang lama dalam bidang kewartawanan media dan juga sebagainya, dan beliau kini berkhidmat dengan MPI sebagai pengerusi merangkap Ketua Pegawai Eksekutif. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada Datuk kerana pencapaian dia juga. Saya rasa mungkin agak sukar kita nak berjumpa dengan Datuk secara personally, tapi alhamdulillah diberi peluang pada malam ini kita dapat jumpa satu majlis majlis ilmu yang kita rangkakan dengan gabungan orang-orang yang hebat, kesemuanya panel yang saya kira cukup profesional.
Terima kasih Datuk dan juga untuk teman-teman semua. Ya. Datuk kata apa yang berhagi Datuk Syamil ini juga kini merupakan salah seorang tenaga pengajar okey bagi kursus sarjana kewartawanan di UiTM okey di bawah subjek keusahawanan media. Betul Datuk? Kalau tak silap saya. Betul. Okey, terima kasih Datuk. Itulah sedikit penerangan ringkas iaitu berkenaan tentang yang bahagia Datuk Dr. Syamil Waryam. Seterusnya iaitu kita perkenalkan iaitu Dr. Mala Santi yang merupakan iaitu pegawai perubatan Columbia di Astra Hospital yang terletak di Ceras. Okey, dan beliau merupakan salah seorang doktor di Jabatan Kecemasan, okey, dan beliau mempunyai keluarga dan juga mempunyai 2 orang anak comel. Okey, ini yang saya petik daripada Facebook beliau. So kalau kita lihat okey Dr. Mala ni kalau kata mustahil lah kalau anda tak tahu, beliau ni selalu kongsikan tentang orang kata apa info-info dan juga melalui pelbagai saluran media, melalui TikTok, melalui Instagram, melalui Facebook. Apa saja konten tentang vaksin ni kita mesti akan tengok dan mesti ada dia punya orang kata apa dia punya punchline dia. Itu yang kadang-kadang orang kata apa dengan kefasihan Dr. Mala boleh berbahasa Melayu. So itu yang kadang kita mungkin nak tengok apa lagi konten-konten yang akan disampaikan melalui video-video beliau. Okey, baiklah, itu sedikit penerangan tentang latar belakang kedua ahli panel pada malam ini yang cukup penuh berinformasi, okey, dan jauh sekali untuk kita nak bandingkan kerana pada malam ini mungkin kita rasa betul dapat berjumpa mereka di dalam satu majlis ilmu untuk membincangkan. Sebenarnya kita nak mencari dan juga kita nak mendengar pandangan, bukan kita nak mencari bukan kita nak mencari salah, okey, antaranya salah di pihak media ke, salah di pihak doktor ke, salah di pihak KKM ke, ataupun salah di pihak siapa saja yang terlibat dalam proses vaksinasi ini. Baiklah, untuk soalan pertama, okey, ataupun sedikit pengalaman pertama saya berikan tentang vaksinasi, okey, pada malam ini iaitu vaksin. Kalau kita tahu vaksin merupakan salah satu kaedah untuk kita mengawal pandemik ini dan ia adalah satu cara yang terbaik untuk melindungi masyarakat daripada COVID-19. Okey, seperti mana tuan-tuan dan puan-puan tahu, hampir 2 dekad, okey, termasuk tahun ini yang bermula pada tahun lepas, tahun 2020, hampir saya rasa bukan hanya negara Malaysia tapi satu dunia dilanda dengan salah satu wabak ataupun virus yang hampir melupuskan ke semua masyarakat. Dan kalau kita lihat jumlah bilangan itu meningkat dari semasa ke semasa. Tapi jangan kita sangkakan itu adalah salah satu salah satu tidak adanya penyelesaian, tetapi walau bagaimanapun dengan adanya inisiatif-inisiatif yang diambil iaitu kita mencari ubatnya, penawarnya untuk kita menyembuhkan kepada mereka yang terlibat ini yang terkena COVID ini supaya kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Jadi mungkin dalam dalam pengeluaran dalam proses vaksinasi ini, pastinya kalau kita lihat di dada akhbar, di Facebook, di Instagram, di Twitter, pelbagai komen-komen yang negatif, okey, yang saya kira betul di pihak masing-masing kita mempunyai keupayaan, kita mempunyai cara penerimaan kita yang berbeza. Okey, bagaimana kita menerima suatu berita dan bagaimana kita menilai suatu berita tersebut. Okey, tak kisahlah sumbernya daripada Wikipedia ke, daripada blog ke, daripada grup makcik bawang ke, ataupun grup-grup tepi, tapi sebenarnya hakikatnya kita kena faham. Okey, kita kena tahu exactly fakta yang benar tentang vaksinasi. Bukan kita menular, kita menyebarkan info yang salah, menyebabkan hampir ke semua individu percaya tentang info-info yang negatif. Jadi untuk menjawab pada malam ini, saya jemput dahulu yang pertama yang saya sangat-sangat rasa betul dan hormati, iaitu Dr. Mala Santi untuk memulakan pada malam ini dengan iaitu soalan yang pertama. Okey, saya harap pihak Dr. Mala boleh menjawabnya dengan dengan pengalaman doktor dan juga dengan semua-semua yang doktor ada. Okey, soalannya adalah dari sudut informasi. Okey, kita tahu tentang vaksin ini yang kita dengar di Facebook, yang kita dengar di grup WhatsApp, yang kita dengar pelbagai media banyak yang mempunyai unsur-unsur negatif. Tapi kita cuba nak mencari sebenarnya adakah mereka ini tidak tahu mencari sumber yang benar ataupun mereka ini hanya cuba untuk menyebarkan rumus-rumus yang tidak tepat. Jadi mungkin doktor boleh memberikan sedikit penjelasan mengenai khususnya suntikan vaksin dan pendapat doktor tentang salah satu inisiatif kerajaan Malaysia dengan mewujudkan vaksinasi ini supaya masyarakat Malaysia sembuh dan selamat daripada wabak tersebut. Silakan doktor.
Terima kasih moderator. Salam sejahtera kepada semua yang dalam webinar hari ini, especially kepada yang berbahagia Datuk Chamil Waria. Saya rasa macam meremang sikit bulu roma sebab dalam satu platform dengan, yelah, kita semua membesar melihat beliau sebagai satu ikon, and today saya dapat share platform dengan Datuk, sangat berbangga sebenarnya. Dan salam sejahtera juga kepada semua peserta hari ini, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan. Thank you so much kepada Fakulti Sains dan Kemanusiaan UKM sebab jemput saya. Very short, direct to the question, Tuan Moderator, berkenaan dengan vaksin, inisiatif Kerajaan Malaysia dalam membawa masuk vaksin. Kita adalah sebenarnya dekat tengah-tengah lah. Kita tak adalah antara negara yang paling cepat, tetapi kita ngam-ngam on time menerima vaksin, dan kerajaan kita memberi kepada seluruh rakyat Malaysia di bandar, di pedalaman, dan juga ia akan diberikan kepada warga asing yang berada di Malaysia juga, sebab ia penting untuk kita bina imuniti kelompok. Saya pandang inisiatif ini sebagai sesuatu yang memang logik, memang tepat pada masanya, memang yang terbaik. Kita memang tak ada cara lain sebab macam yang dalam bahasa Melayu kita selalu cakapkan, sejarah mungkin berulang, sejarah memang akan berulang. Ya, bila kita tengok in the past, semua pandemik yang telah berlaku di dunia, bila kita tengok sejarah perubatan, ia semua hilang setelah vaksin diberikan dalam kadar yang sesuai kepada kelompok tersebut. Antara jangkitan yang sampai sekarang tak ada vaksin adalah denggi. Dah berabad-abad kita hidup dengan denggi, kita masih ada denggi, kita tak boleh keluar daripada denggi tak ada vaksin. So bila tak ada vaksin, kita akan hidup dengan virus itu sampai bila-bila, sebab susah sangat nak disiplinkan semua lapisan masyarakat. Setakat kita nak suruh semua orang bersihkan jentik-jentik dekat rumah pun dah berabad-abad kita tak berjaya. Ini kan pula kita nak ajar orang supaya jangan lawat jiran, jangan pergi rumah mak, jangan bersalam dengan mak mertua. I think bukan abad, dekad pun takkan settle juga. So vaksin adalah inisiatif terbaik, termudah dan paling selamat untuk kita supaya kita semua boleh beraya. So kalau kita nak kembali kepada kehidupan yang normal dan dengan selamat. Kalau nak suruh tak selamat, kita biarkan je orang whatever happens, dan kita bina kononnya imuniti semula jadi, yang mana yang lemah akan terkesan. Kita tak nak itu berlaku. Kita nak protect everybody. Sebab itulah vaksin ini adalah ikhtiar terbaik dan paling selamat dari segi perubatan. That's my answer. Baiklah, terima kasih Datuk. Penerangan yang cukup ringkas dan cukup padat yang kita dapat lihat secara awal di sini. Tapi jangan risau, kita akan kembali dengan doktor lagi dengan pelbagai info yang akan beliau kongsikan. Okey, terima kasih doktor. Okey, baiklah, seterusnya kalau tadi kita dah mendengarkan ulasan dan penerangan daripada Dr. Malam berkenaan tentang vaksin itu sendiri. Okey, sebenarnya kalau kita lihat pada tahun ini juga, okey, bukan tahun lepas, tahun ini, pada di dekad yang kedua kita masih lagi di ambang iaitu MCO, okey. Kalau kita lihat seawal pada bulan 2, okey, sebenarnya vaksin ini telah apabila kerajaan Malaysia okey mencari salah satu solusi dengan membeli vaksin dan juga untuk memperoleh dengan jumlah yang banyak, sebenarnya dia diturunkan secara berperingkat kalau tak silap saya. Maaf ya doktor kalau saya ada tersalah sikit sebut. Okey, cuma di peringkat pertama diturunkan sefaham saya, okey, dia melalui 3 cara yang diberikan vaksin. Kita tahu vaksin ini terdapat dengan pelbagai kategori yang ada. Ada yang dipanggilkan sebagai vaksin berbentuk AstraZeneca, ada yang dipanggil sebagai Pfizer, ada yang dipanggil sebagai Sinovac. Tapi ini juga saya juga mengambil pengalaman sendiri, okey, ketika beberapa hari lalu iaitu bertugas di pusat pemberian vaksin Aziata Arena Bukit Jalil, dan kita dapat lihat sendiri bentuk vaksin itu sendiri. Dan kalau kata mungkin orang tak tahu, pelbagai spekulasi yang akan timbul. Ada yang kata agenda lah, ada yang kata untuk ini, tapi sebenarnya exactly kita nak cari adakah vaksin tersebut dapat menyelamatkan tidak. Dan sebagai rakyat Malaysia, saya kira ini sebagai salah satu usaha yang harus kita menghormati. Okey, kalau kata dalam Islam sendiri pun kita kadang kita dah berubat. Okey, kita dah apabila kita ditimpa sakit pun setiap sakit itu ada penawarnya. Jadi saya kira tak salah, okey, untuk kerajaan Malaysia untuk mencari penawarnya. Kalau kita nak mengharapkan dengan hanya kita memakan vitamin, konsum vitamin everyday, sampai bila? Kalau kita tidak mencari perlindungan yang seharusnya ataupun yang sebetulnya untuk daripada kita terhindar daripada terkena virus COVID-19 ini.
Jadi baiklah, seterusnya saya nak dengar sedikit pandangan dan juga komen daripada yang berbahagia Datuk Dr. Syamil Waria. Okey, seperti kita sedia maklum, yang berbahagia Datuk Dr. merupakan antara individu yang mempunyai pengalaman yang meluas dalam konteks media. Okey, kalau kita lihat sekarang ini, kita berada di revolusi industri IR 4.0 di mana hampir kesemua individu menggunakan platform media sosial, media secara atas talian sebagai salah satu medium komunikasi untuk kita menyebarkan informasi, untuk kita memberikan pendapat, untuk kita memberikan komen, rentaman dan juga sebagainya. Jadi mungkin dekat sini kita katakan dalam topik ini kita nak bincangkan. Saya rasa kebanyakan media sudah memainkan peranan. Kita tak kisahlah di pihak utusan, di pihak Astro, di pihak RTM, di pihak media prima, mereka dah menyebarkan informasi yang sebetulnya. Even though daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia pun, Jabatan Penerangan Malaysia pun ataupun jawatan kuasa yang mengendalikan vaksin pun dah spread berita tentang vaksin dan juga proses dan juga sebagainya. Tetapi kenapa masih ada golongan-golongan ini, kata apa, kita panggil sebagai netizen ataupun warganet yang kata apa cuba memutarbelikkan fakta, sedangkan kita tahu kita menerima info itu tersebut mestilah kata apa based on kepada fakta yang ada. Contohnya yang dikeluarkan daripada KKM, yang dikeluarkan daripada JKAV, yang dikeluarkan daripada kata apa daripada sumber yang benar, sumber yang jelas. Tapi kenapa masih ada rumor-rumor ini berlaku? Dan saya kira itulah punca antara sebab ramai yang tolak mengambil vaksin pada setiap PPV yang ada. Sebab ini juga mengambil kira apabila saya sendiri bertugas sebagai petugas di PPV Axiata Arena, katakanlah sehari itu kita membekalkan dos sebanyak 1,800 dos. Tetapi based on janji temu, based on orang datang, sebenarnya tak cukup kepada kota. Mungkin saya rasa ini salah satu faktornya yang menyebabkan unsur-unsur negatif yang bermain di minda, cuba mempengaruhi, cuba influence people supaya janganlah pergi vaksin sebab ada bla 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 bla. Tapi sebenarnya kita kena ingat, ini adalah salah satu inisiatif usaha. Bukanlah kita kata bila kita dah vaksinasi, kita pulih, sebenarnya tidak. Sedangkan di pihak doktor pun ada cakap kita kena menjaga sanitasi dan juga sebagainya. Orang kata apa? Pihak kementerian pihak Kementerian Kesihatan dah menyediakan pelan perlindungan. Tapi selebihnya tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Mungkin Datuk boleh komen kat sini, sejauh mana orang kata apa dari segi sudut, dari segi konteks peranan media dekat sini, sejauh mana ia berkesan bagi menyalurkan maklumat kepada khalayak dalam perbincangan mengenai suntikan vaksin ini. Mungkin adakah media tidak menyampaikan berita yang tepat, ataupun adakah orang kata apa tarikan orang untuk nak mendengar daripada media ni kurang sebab orang lebih percaya cakap-cakap mulut, cakap-cakap makcik bawang di Facebook, di Instagram. Mungkin Datuk boleh komen sikit. Terima kasih Datuk. Terima kasih saudara Faizal atas saya rasa satu pengenalan yang cukup bagus tentang masalah yang kita hadapi sekarang ini, soal vaksin, soal vaksinasi dan juga tanggapan khalayak terhadap apa yang telah dan sedang dan akan dibuat oleh kerajaan. Saya kira untuk menjawab mengapa ada segelintir, saya rasa tak besar jumlahnya, tapi segelintir yang masih lagi tidak mahu memahami atau buat tak faham ni memang susah untuk saya jelaskan. Kerana dalam apa juga isu, bukan saja tentang vaksin tetapi juga tentang isu lain yang berkaitan dengan kehidupan manusia ni, memang ada segelintir dalam kalangan kita lah yang akan menjadi penolak kepada apa yang cuba diketengahkan oleh pihak berkuasa. Cuma saya nak terangkan bahawa media ni, kita ni sebenarnya sebagai orang tengah dalam menyalurkan maklumat daripada pihak berkuasa, termasuklah daripada kerajaan, Kementerian Kesihatan, para pakar dalam bidang perubatan termasuk Dr. Mala Santi dan juga yang lain-lain lah, hanya jadi orang tengah untuk menyalurkan. Dan tabii media hari ini memang seperti yang disebut sudah memasuki IR 4.0 ini, memang ekosistemnya jauh berbeza sewaktu saya menyertai media 50 tahun yang lalu. Saya mula menjadi wartawan dengan utusan ni pada 1 Jun 1971 dan 1 Jun yang lepas 50 tahun lah. Dan memang saya tidak pernah sewaktu bekerja menduga bahawa ekosistem media akan berubah secara mungkin dalam bukan evolusi lagi, revolusi. Dan oleh itu bahawa sumber maklumat asal macam media arus perdana seperti surat khabar, televisyen, radio
kini bersaing dengan apa yang dipanggil media sosial, ya, di mana Dr. Mala Santi memang seorang yang aktif dalam medium tersebut, kan? Dan itu pun satu usaha yang bagus untuk membantu menerangkan apa yang cuba diketengahkan oleh pakar-pakar perubatan dan mereka yang arif dalam dunia perubatan. Tapi saya melihat bahawa sebagai orang tengah ataupun middleman kepada penyaluran maklumat ni, media kena juga memainkan peranan, maksudnya melaporkan maklumat dengan tepat berdasarkan fakta, berdasarkan, bukan mensensasikan maklumat sehingga ia boleh dikelirukan. Jadi untuk menjawab sejauh mana media berkesan untuk menyampaikan maklumat, saya rasa kena ada 4 peringkat. Kan? Pertama, kita kena memahami bahawa tugas utama media yang pertama adalah to inform. Maknanya untuk memaklumkan apa juga maklumat dalam konteks ini, vaksinasi, kan? Vaksin dan sebagainya. Itu satu. Itu tahap pertama. Tahap kedua, kita juga kena nilai bahawa untuk mendidik ni lebih besar daripada memaklumatkan. Dia mesti ada unsur-unsur internalize. Maksudnya dia boleh menghayati dan boleh menerima apa juga maklumat yang ingin disampaikan mengenai vaksin. Itu yang kedua, sebaik-baik peringkat lah. Nombor 3 adalah pencerahan. Maknanya dia memberi pencerahan. Kerana lebih baik daripada dia mendidik tapi memberi pencerahan. Dan yang terakhir adalah pada punya persuasive power. Kalau media itu berpengaruh, maklumat yang nak disampaikan berkesan, maka dia akan berjaya memujuk orang supaya menerima maklumat yang nak disampaikan. Jadi saya rasa 4 konteks ini barangkali dari segi memberi maklumat, memberi pendidikan dan memberi pencerahan, saya rasa berkesan. Dalam arti kata menimbulkan kesedaran. Kalau bukan semua pun, saya rasa majoriti dah mula sedar tentang bahaya COVID-19. Dan pentingnya vaksin sebagai penyelamat kepada atau memberi pelindung tambahan selain daripada soal mematuhi SOP. Itu saya rasa dah ada. Cuma bagaimana pemujukkan itu, saya rasa mungkin tak semua media boleh memainkan peranan. Dia bergantung juga kepada sumber atau responden yang digunakan untuk mempengaruhi khalayak. Dan yang penting bagi saya ialah sebahagian besar daripada khalayak yang cuba kita pengaruhi atau kita cuba meninggalkan kesan itu berjaya. Itu yang penting. Yang segelintir itu, dia macam kata hardcore, yang memang menentang, yang memang anti-vaksin, kita tak boleh buat apa-apa. Kecuali itu ada keinsafan dalam diri dia. Jadi itulah sebabnya saya kata, kalau kita nak menilai keberkesanan media itu, kita kena menilai dari segi 4 tahap ini, dan saya rasa tahap pertama memberi maklumat, tahap kedua untuk mendidik, tahap ketiga untuk memberi pencerahan. Saya rasa memang berkesan, baik dalam media arus perdana, media legasi tradisional ni, termasuk juga saya ni bukan pengguna tegar media sosial, tapi saya juga ada Facebook, dan Facebook, dan juga sesekali saya tengok Instagram lah. Dan saya dapati bahawa dalam Facebook pun ada maklumat-maklumat yang baik tentang vaksin dan vaksinasi. Cuma sama ada orang tu nak terima atau tidak. Dan kalau dia tak mahu terima, saya kata itu bukan masalah media. Itu masalah dia. Mungkin dia ada input lain ni yang dia terpengaruh, ataupun mungkin masalah pihak berkuasa yang tidak begitu dipercayai oleh khalayak. Media sekadar melaporkan apa yang dinyatakan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab, the authority, yang terdiri pada Kementerian Kesihatan, jabatan-jabatan kerajaan, pakar-pakar perubatan dan sebagainya. Dan tugasnya untuk melaporkan dengan tepat berdasarkan fakta. Tapi kalau media itu gagal untuk melaporkan tepat, itu saya rasa boleh kita salahkan. Dan tentulah dalam media sosial, dalam Instagram, dalam Facebook ini kita tak ada kawalan. Apa yang ingin disampaikan oleh apa yang kita panggil wartawan warga itu, mereka boleh menyampaikan apa saja. Dan di kalangan khalayak pula, saya rasa dalam era yang dipanggil post-truth ni, pasca kebenaran, kita biasanya ingin mempercayai apa yang kita nak percaya. Dan kita membina kepercayaan itu pula dengan mencari media-media itu yang sesuai dengan diri kita, dengan pendirian kita. Jadi saya rasa itu bahaya.
Jadi kalau seruan saya kepada pengguna media ni, baik media sosial, baik media arus perdana, baik media komersial, media public service media macam RTM kan, kita kena mengambil sikap yang terbuka. Kalau kita mengambil sikap yang terbuka, maknanya ada pandangan kita yang tak betul, tapi kita dapatkan ilmu yang betul, maka kita boleh menukar penilaian. Tapi kalau penilaian mereka sudah tertutup, buatlah apa saja pun, saya rasa memang tidak akan meninggalkan kesan. Jadi yang penting bagi saya adalah untuk menumpukan penyaluran maklumat itu kepada the majority, kelompok majority yang saya percaya dah ada di situ. Kerana kalau kita ikut orang yang mendaftar untuk dengan aplikasi Smart Sejahtera makin meningkat, I think lebih kurang sekarang ni close to 15 million orang yang menerima suntikan dos pertama, dos kedua. Kalau ikut angka ini 5.1 juta. Jadi angka itu meningkat dan itu membuktikan bahawa kesedaran yang ingin disampaikan melalui media oleh pihak-pihak berkuasa ini ada kesannya, dan kita tidak boleh halang kelompok kecil ini, kerana as long as the majority faham apa yang nak disampaikan, kerana saya rasa itu sudah boleh dikira berkesan, Saudara Faizal. Waktu ini saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dahulu, bahawa kalau ikut tajuk tu gambaran seolah media tak berkesan. Maklumat tu ada, kerana tapi soalnya orang yang nak mencari maklumat tu dia tak pergi ke media yang betul. Kerana macam kita nak cari ikan lah. Kita kena pergi ke pasar untuk mencari ikan, bukan di kasut, di kedai kasut. Jadi di situ masalah saya rasa orang yang tertutup ni mungkin ada cara lain untuk mempengaruhi mereka. Mungkin kita boleh menggunakan kalau dalam teori komunikasi mungkin Profesor Mania, Dr. Normah lebih arif tentang soal opinion leaders ni kan. Kalau kita boleh mempengaruhi opinion leaders untuk mempengaruhi mereka yang golongan anti-vaksin ini, maka saya percaya perjuangan untuk menyedarkan mereka itu boleh dicapai. Dan buat sementara tumpuan kita adalah kepada yang golongan yang ramai, yang terbanyak ini, supaya mereka mendapat perlindungan imuniti tambahan di dalam sistem badan dia. Itu yang penting, dan matlamat untuk mewujudkan apa yang dipanggil herd immunity itu menjadi kenyataan dalam waktu yang lebih cepatlah. Tapi itu pun banyak bergantung saya rasa pada bekalan vaksin yang akan kita terima. Dan kalau apa yang saya baca tepat, kerana ada 16 juta vaksin yang akan sampai dalam sebulan 2 ni, dan saya rasa memang kita on the right track, kerana dari segi soal untuk menyuntik warga negara kita supaya mereka ada perlindungan tambahan selain daripada perlindungan SOP public health system tu. Saya rasa itu saya rasa. Rumusannya ada kesan kerana, tapi masih banyak yang perlu dibuat oleh media, terutama dalam segi untuk persuade the persuasive power supaya kalau boleh kita nak tukar pendirian mereka yang menentang vaksinasi ini supaya menerima vaksinasi, dan dengan itu lebih mudahlah tugas mereka di lapangan seperti Dr. Mala Shanti. Itu saya rasa peringkat ni saya rasa itu dulu Saudara Faizal, dan seterusnya saya tunggulah soalan yang lain nanti. Okey, baiklah. Terima kasih bagi Datuk Doktor di atas penjelasan yang cukup ringkas tadi berkenaan tentang bagaimana penyaluran informasi itu. Dan sebaliknya, saya kira dia berbalik kepada kita sendiri, bagaimana kita menerima informasi itu dan bagaimana kita boleh menilainya sendiri. Baiklah, kita tahu bagaimana apabila kita berada dalam kontes IR 4.0 ini, maksudnya terdapat berbagai cara sebenarnya untuk kita nak menyampaikan informasi, sama ada di Facebook, di Instagram, di Twitter dan juga di saluran-saluran yang lain. Dan saya percaya antara pendekatan yang terkini yang digunakan adalah mungkin kadang-kadang kita melihat di social media ni orang tertarik kepada the way of kita posting, the way of kita kata apa, muat naik kita punya video, kita punya story. Dan saya sangat suka apabila Dr. Mala menaik dia punya video selama kata apa berdurasi yang kata begitu singkat, tapi informasi yang dikongsikan sangat-sangat ringkas dan padat. Jadi
saya kira di sini Dr. Mala adalah salah satu influencer yang kalau kata bila dia online saja, dia live saja, mesti akan ada viewers yang ramai masuk. Mungkin Dr. Mala boleh jelaskan sedikit dari sudut informasi. Doktor telah pun melaksanakan tugas sebagai influencer di media sosial dan bermakna doktor juga adalah wartawan yang memberikan laporan yang berfakta. Jadi bagaimana doktor melihat peranan media ini ketika ini dalam menyampaikan maklumat penting berkaitan suntikan vaksin dan juga prosedur operasi standard SOP COVID-19? Silakan Doktor. Okey, pada saya petugas media, maksudnya yang secara formalnya dia berada di industri media, sama ada mainstream media seperti TV, surat khabar ataupun yang jadi wakil kepada media-media sosial, contohnya Malaysia Kini, Free Malaysia Today dan sebagainya. Mereka telah menjalankan tugas mereka sebaik mungkin. Mereka dah buat dah ciri-ciri 4 ciri-ciri yang Datuk sebutkan tadi, mereka dah buat. Dan petugas lain pula juga macam DG daripada KKM, doktor-doktor, pakar kesihatan awam dan doktor-doktor influencer, kita dah buat. Masalahnya yang negatif marketing ni, yang anti vaksin ni, sebab dalam social media ni, dalam current media punya trend ni, negatif marketing pun is a way of marketing. Jadi orang yang buat negatif marketing ni, dia overtake yang biasa ni. Jadi walaupun kita dah buat banyak-banyak, tiba-tiba satu berita datang hancur. All usaha yang dah buat selama tu dia jadi hancur. Dan saya pandang perkara ini daripada apa ni orang kata above level. Sebenarnya tak ada satu undang-undang, tak ada satu akta, tak ada satu enforcement yang sesuai untuk media sosial ni. Saya rasa banyak akta-akta di luar sana macam akta penerbitan ke or whatever. I think you all lagi arif tentang perkara tu. Dia lebih kepada mengawal petugas media ataupun media yang formal. Kalau berita palsu ada akta seperti kalau disahkan menghasut, dia ada akta sekian-sekian. Jadi mereka ada, orang kata ada ethics yang dia kena ikut. Tetapi orang awam ataupun siapa-siapa, Cik Non ataupun Mak Teh ataupun whoever yang dekat media sosial ni, mereka nombor satu tak tahu pun tentang akta walaupun dia mungkin ada. Nombor dua, dia orang tak peduli pun sebab dia tidak pernah diambil peduli, tak pernah walaupun akta tu ada dalam buku, tak pernah they have never been charged, tak pernah disabit kesalahan, maka dia jadi macam siapa-siapa pun boleh cakap apa-apa. Dan macam yang Encik Faizal cakap tadi, walaupunlah berita dah cakap, DG dah cakap, media dah cakap, surat khabar dah keluar, doktor pun dah cakap, semua orang ni join live Dr. Mala, kita pun dah berpeluh-peluh dah, we've done everything. Satu berita kecil, 2 minit je dia keluar dekat WhatsApp. Habis kita daripada kita punya main job yang nak sebarkan kesedaran ni, kita kena U-turn kejap nak debunk pula mitos tu. Kita duk cerita vaksin penting, vaksin ni macam gini, Pfizer ni, tiba-tiba dia dapat berita dekat WhatsApp. Lepas tu dia orang sibuk, doktor, boleh tak doktor cakap, betul ke berita ni? Doktor, boleh tak doktor bagi pendapat, betul ke berita ni? Saya dapat daripada 10 WhatsApp group. Jadi kita daripada nak jalan terus dalam satu track tu, kita jalan berhenti. Jadi saya rasa ini bukan dalam orang kata it's not in the hands of petugas media ataupun mana-mana industri media, mana-mana company, mana-mana surat khabar. No, saya rasa ini lebih kepada undang-undang. It's more of legal dan ia bukannya masalah dekat Malaysia saja tau. It's worldwide. Anti-vaccines ni worldwide, dia rasa dia ada human rights. Dia rasa dia ada kebebasan bersuara. Jadi bila kebebasan bersuara tu terlampau banyak, kadang-kadang ia sebenarnya membawa mudarat. Semua orang rasa dia ada kebebasan, semua orang rasa dia ada human rights. Sampai sebenarnya kebebasan satu individu menjejaskan kesihatan awam satu komuniti. Jadi di sini saya rasa untuk media melaksanakan tugas dengan aman damai, untuk media membuat for media to do justice, dia nak laksanakan tanggungjawab dia yang dia galas, dia kena, orang lain tak boleh kacau dia.
dia ni tengah buat kerja dia, orang duk kacau je dia. Dia orang pun dah macam, you know, they are disturbed macam cikgu mengajar kan. Ada je budak-budak menjerit kat belakang. Mestilah cikgu akan cakap, no, you sit down. Saya nak mengajar ni. Tapi media tak boleh nak buat macam tu. Dia orang tengah jalan terus, ada orang potong. Dia orang tengah jalan terus, ada orang potong. Saya pandang ia sebagai, kami sebagai doktor pun ni, macam yang Cik Faizal sebut, saya macam wartawan yang informal lah. So bila kita bagi info kan, okay, hari ni saya dah cerita pasal vaksin Pfizer, besok saya nak cerita pasal vaksin ni. Saya macam dah ada kalender saya lah. Tapi sekarang ni saya dah malas nak buat kalender sebab sering terganggu. Ada je apa-apa benda yang datang dan masyarakat lebih cepat percaya tentang gosip daripada berita. Ini bukannya zaman kita. Saya rasa Datuk Syamil mungkin boleh cakap daripada zaman 1970-an kalau gosip je semua orang yang pertama terus percaya, terus mata terbeliak nak tengok, nak dengar tu seronok. Tetapi bila berita tu macam boring lah sikit. Aduh, sejam kena dengar berita formalnya. That kind of feel tu ya. Jadi lumrahnya human being, kita punya nature, kita punya hormon, kita punya biologi, semua community this is not Malaysia, this is not Melayu, this is not India, this is not anything semua orang seluruh dunia, kalau yang berita formal dia terima tu dia macam okey lah, bolehlah terima. Tapi bila dia dengar gosip dia punya gelabah tu lain macam. So this is the problem dan saya rasa ada bagusnya juga sebenarnya pandemik ni datang sebab kita nampak ancaman kumpulan sebegini. Bukan sahaja dalam isu kesihatan, banyak isu-isu lain. Contohnya seperti tentang sumber-sumber berita lain, tentang menghormati raja-raja, tentang perkara-perkara lain. Golongan yang suka-suka hati sebut sesuatu dan dah baling batu sorok tangan ni, mereka perlu faham bahawa setiap seorang yang menyebarkan sesuatu berita, anda perlu bertanggungjawab tentang dengan penyebaran berita tersebut. Inilah yang media sosial hari ini kita tak boleh nak tangkap siapa yang mula-mula sebarkan berita tu sebenarnya anjakan paradigma yang dah berlaku dalam media ni. So this is the difficulty. So bagi saya sebenarnya media dah buat segala-galanya. Media sebenarnya they were the frontliners. Diorang bekerja daripada PKP 1.0, mereka bekerja di lapangan. Sebab tu kami doktor-doktor sebenarnya berjuang sebab media sepatutnya diberi vaksin pada fasa pertama. Saya bila berinteraksi, bila saya masuk TV, mereka berinteraksi dengan saya, bila saya bersembang dengan orang di media, ramai sebenarnya warga media yang dah dijangkiti COVID juga. Ramai mereka sebenarnya yang di belakang tabir adalah COVID survivor. Jadi saya pandang perkara ini media sebenarnya frontliner. Mereka tak work from home ketika PKP 1.0. Mereka semua pergi ke lapangan, pergi press conference. Mereka, they were out there bila mask belum mandatory. Lepas tu mask jadi mandatory. They were all out there dalam lapangan seperti kami juga. Jadi bagi saya, kalau nak bagi media bekerja dengan aman damai, kita kena ada satu media dah buat dah apa yang dia sepatutnya buat. Tapi orang lain ni yang ada conflict of interest ni, yang duk sibuk kacau tak habis-habis. So they cannot do their job to its best. Itu adalah pandangan saya lah sebagai seorang informal wartawan ataupun media juga. That's my answer. Okay, right. Terima kasih Dr. Mala. Pandangan cukup ringkas sikit. Yalah, orang kata apa Dr. Mala berkongsi tentang peranan. Ya, saya. Doktor, silakan Doktor. Undang-undang ni kan, memang apa yang dinyatakan oleh Dr. Mala tu tepat sekali. Bahawa kita kalau media cetak, dia ada Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 84. Kalau penyiaran, ada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dan a host of other media regulation. In fact, saya boleh kata kepada Dr. Mala Santi bahawa industri media yang formal di Malaysia ini sebenarnya an over-regulated industry by laws yang bukan hanya direct tapi juga indirect. Akta hasutan, akta fitnah, akta kita sebutlah, memang secara tak langsung, even penal code pun ada kan. Cuma masalahnya gangguannya datang daripada social media yang sebenarnya kalau ikutkan peraturan dia di-govern by Akta Komunikasi dan Multimedia. Cuma penguasaan sahaja yang saya rasa bukan lemah tapi tidak ada. Kerana sebab tidak ada dakwaan terhadap mereka. Kerana jadi mereka bebas untuk menyebarkan apa juga. Kadang-kadang sebenarnya pandangan sahaja. Bukan pandangan yang berdasarkan fakta pun, pandangan sahaja. Tapi oleh kerana ini adalah sebahagian daripada kebebasan yang dijanjikan oleh kerajaan dulu,
bahawa dia tidak akan menapis apa yang dikeluarkan oleh media sosial. Ini yang berlaku. Tapi saya rasa itu adalah bergerak ke hadapan, itulah ekosistem yang kita kena hadapi. Dan bagi saya satu caranya ialah mungkin orang-orang seperti Dr. Mala dah memulakan peranan untuk membetulkan apa yang tak betul, tapi sudah tiba waktunya juga bahawa media arus perdana yang so-called ni, yang bagi saya tak arus perdana lagi pun, sebab kalau doktor nak tahu bahawa pada tahun 2014 ada 3.1 juta naskah akhbar sehari tahun 2014, dan tahun 2019 cuma ada 600,000 naskah sehari surat khabar dibaca oleh rakyat Malaysia. Jadi dia bagi saya tidak jadi arus perdana lagi, tapi sebaliknya sudah berpindah kepada mungkin portal berita. Portal berita masih lagi tertakluk kepada akta MC ni, tapi yang tidak langsung diawasi adalah social media. Dan saya rasa memang mustahil untuk pihak berkuasa mengawasi mereka, dan kita kena terima hakikat itu, doktor. Dan saya rasa kita memerlukan lebih ramai Dr. Malasanti untuk menghadirkan dari segi visibility dalam social media ini untuk membetulkan perkara-perkara yang tak betul itu. Itu saja yang saya rasa dapat kita lakukan. Dan yang kedua ialah untuk mendidik khalayak dengan bahawa mereka jangan terus secara bulat-bulat bila dengar aja terus percaya. Mereka kena tapis juga. Jadi ini saya rasa masalah dengan masyarakat Malaysia, di kalangan pengguna sosial media, bahawa mereka mudah terpengaruh dengan apa yang perkara-perkara yang kadang-kadang tak betul pun, tapi nak buat macam mana, tapi itu hakikat hidup kita. Jadi mau tak mau saya rasa media harus perdana pun kena menghadirkan diri. Tapi macam doktor katalah, cara kita menulis tu agak membosankan, tak sensasi jadi susah untuk menarik. Mungkin kita kena lahirkan wartawan untuk social media saja, bagaimana untuk memerangi atau menjawab, membetulkan apa yang tak betul. Itu saja yang saya diperlukan. Kalau kita nak habis masa mendakwa tu memang saya rasa satu tugas a very tall order, doktor. Tall order. Jadi itu saya nak tambah pandangan tu. Thank you, Datuk. Okey, terima kasih yang berbahagia Doktor dan juga Dr. Mala di atas orang kata apa kongsian dan juga penerangan tadi tentang pada asalnya iaitu soalan kepada Dr. Mala, tapi saya menarik apabila Dr. Syamil orang kata apa menambah sedikit informasi yang saya kira mungkin ini sebagai satu sokongan kepada kenyataan yang diberikan oleh Dr. Mala sebentar tadi. Baiklah, untuk seterusnya, okey, kalau ikutkan dekat senarai saya pun chat conversation pun sebenarnya kita dah menerima banyak soalan iaitu daripada kesemua tetamu yang hadir hari ini, tapi insya-Allah kita akan cuba untuk menjawab sebentar saja lagi. Okey, untuk soalan berikutnya saya ajukan kepada Dr. Mala. Okey. Alright, jika kita lihat jika media telah memainkan peranan menyampaikan informasi kepada rakyat, apa yang boleh dilakukan oleh pengamal perubatan ketika ini turut serta dalam misi menyampaikan informasi yang benar dan berfatah dari sudut profesion mereka? Mungkin Dr. Mala boleh kongsikan ataupun boleh terangkan sedikit. Terima kasih. Okey, bagi saya sebagai pengamal perubatan, apa yang saya buat dan saya harap lebih ramai pengamal akan datang ke hadapan adalah berkongsi perkara yang sebenar. Sebab sebenarnya dalam isu COVID-19 dan juga vaksin COVID-19 ni ada the white elephant tau kita panggil. Ada satu perkara yang ada dekat tengah-tengah bilik tu tapi nobody nak cakap tentang perkara tu. So sebenarnya kita kena berterus terang. Tak perlu bila lagi banyak kita sorok, lagi banyak orang nak tahu. Lagi banyak kita sorok, lagi banyak gosip yang akan wujud dan lagi banyak berita yang tidak formal yang akan tersebar. Jadi lebih baik kita bila kita tahu ada cerita mengenai ada frontliner yang meninggal selepas vaksin contohnya daripada kita duk sorok berita tu, daripada kita duk tak nak jawab bila pemberita tanya saya, macam bila orang tanya, baik kita sembang je. Okay, you all nak tahu ada frontliner yang selepas divaksinasi meninggal, ini berita dia, ini postmortem report dia, ini dia punya testing daripada sel, ini ujian darah dia, ini testing PCR dia. Jadi bila kita berterus terang, saya rasa lebih mudah untuk
untuk masyarakat di luar sana menerima. Jadi pada saya lah, ketelusan dan kejujuran tu adalah sesuatu yang penting bagi saya sebagai seorang influencer. Kalau tak, bila ada satu setengah perkara tu bila lepas vaksin mati doktor tak nak cerita. Lepas tu benda-benda baik doktor cerita. Lepas tu ada COVID yang sembuh doktor tak nak cerita. COVID yang meninggal doktor cerita. Jadi akan timbul kesangsian di situ, maka rakyat tak nak dengar sebenarnya. Dia rasa macam you all ni pilih bulu lah, saya tak nak dengar lah, dia rasa macam tu. Bagi saya tak apa. Kalau you all rasa, contohnya ivermectin, macam dalam grup ni ada cakap pasal ivermectin. So nak tahu doktor, boleh tak ivermectin menjadi penawar? Kita bercakap tentang perkara tu. Kita tak perlu hide, kita tak perlu sorok. Jadi bila kita sebagai pengamal perubatan dan juga KKM, DG dan sebagainya, sepatutnya benda tu dikongsikan. Tetapi masalahnya again, macam Datuk Syamil kata, media is over regulated. Sebenarnya pengamal perubatan kami pun very very regulated. Kami ada Akta Perubatan, Patient Data Protection Act, kami ada ethical code daripada MMC dan sebagainya. Kami lagi dahsyat, tersilap langkah sikit tak boleh renew lesen, that's it. Doktor dekat depan namanya dah tak boleh praktis dah. So itu adalah risiko yang kami kena tanggung. Sebab tu saya walau banyak mana saya share pun, saya tidak akan kongsi patient data. Saya juga tidak akan berkongsi contohnya detail seperti tarikh, bangsa, jantina dan sebagainya. So ini adalah do's and don'ts lah orang kata sebagai pengamal perubatan. Jadi kami ada kekangan sebab ada perkara yang kita boleh telus tapi tak boleh telus secara sepenuhnya. Tetapi golongan yang anti ni, golongan yang negatif ni, dia boleh buat apa-apa sahaja yang dia nak sebab dia tak regulated. Again, the problem is the regulation. Dan bagi saya, pengamal di kerajaan. Saya adalah seorang doktor di swasta. Jadi saya ada social media policy company saya dan of course saya govern. Tetapi yang di government, mereka lagi regulated. Lagi banyak yang mereka tidak boleh buat. Lagi banyak yang kalau mereka nak buat kena dapatkan kebenaran ketua jabatan, kena itu, kena ini, dia punya do's and don'ts tu lagi banyak. Dan itu yang menyebabkan perkongsian tu sebenarnya agak terkekang dan bagi saya lah, kalau lah perkara-perkara ni dilonggarkan sedikit demi pandemik ini, demi nak berikan kesedaran, antara perkara yang kita boleh share adalah postmortem report. Kalau ada postmortem report, saya rasa itu ramai yang tengah Datuk pun dah angguk-angguk dan ramai sebenarnya nak tahu. Kalau media boleh cover postmortem report, pengamal perubatan pun boleh share, pakar forensik datang, saya rasa reach akan jadi lagi jauh. Tapi to be frank, this is the first time saya bagi tahu. Saya sebenarnya secara peribadi di belakang tabir banyak kali saya cuba untuk dapatkan authority, dapatkan approval untuk share tentang postmortem report ni, tapi tak boleh. Undang-undang terlampau ketat dan tidak dilonggarkan demi pandemik ini. Perkara-perkara lain adalah seperti CT scan report, X-ray report, jujukan genomik virus itu sendiri. Saya rasa interesting kalau satu PCR diambil dan you all boleh cover dekat under electron microscope tu, nampak dia pusing CT value, tak detect, tiba-tiba detect. Nampak dia punya engine, RPDP gene tu. Jadi bila benda tu nampak sendiri, kepercayaan dan rasa seronok, rasa macam betul lah, kita boleh embed benda tu kepada masyarakat. But again, sebab regulation, sebab orang-orang yang bekerja di institusi berkenaan tak boleh, kamera tak boleh masuk, bla bla bla. Jadi kita tak boleh buat perkara-perkara tersebut. Again, all this is because adanya akta, adanya undang-undang yang kami profesional dah ditrain dan diingatkan sejak awal bekerja lagi. Jangan tersilap langkah. Kalau pernah ingat, seorang dua yang pernah share ke tentang patient data, pernah share tentang apa-apa contohnya delivery details ataupun x-ray sehingga orang kenal siapa pesakit tu, mereka sebenarnya dapat backlash yang sangat teruk sehingga menjejaskan servis mereka. Sebab itulah kami sebenarnya terkekang lah. Tapi kalau boleh, macam saya rasa baru-baru ni Majalah 3 ada buat liputan di ICU, dan saya rasa selepas Majalah 3 buat liputan tu, kesedaran dan dia punya reach dan rakyat yang rasa macam sedih, hibur, saya pun menangis, doktor pilu dan sebagainya tu, memang it's a very good reach. Masalahnya Majalah 3 je yang dapat approval tu, dan punyalah susahnya itu punya pre-record, kena blurkan muka, macam-macam yang diorang kena buat. Macam Datuk kata, dia over regulated. Kalaulah lebih ramai yang diberikan kesedaran, kalau nombor satu
petugas media kena vaksin lah dulu kan. Kalau tak, macam mana diorang nak masuk kawasan sebegitu. Dan yang kedua, kalau mereka dilonggarkan sedikit, kalau dekat Olimpik boleh pergi ambil live coverage, kalau ada konsert boleh pergi ambil live coverage, kalau artis atau selebriti kahwin habis, semua media duduk kat sana berkampung daripada pagi sampai malam, tengok bersanding, tengok disambut menantu semua. Tetapi kalau dekat CAC Center, media tak boleh masuk. Dekat Maibs, media tak boleh masuk. Bukan nak kata nak masuk Maibs, dekat entrance tu je. Berapa banyak bas masuk keluar sepanjang hari tu. Ataupun dekat entrance Sungai Buloh. Dekat pusat PKD, kita panggil Pejabat Kesihatan Daerah ataupun PKRC, apakah operasi mereka, kalaulah boleh buat at least 1 hari live coverage, macam cover bersih hari tu, macam cover selebriti kahwin. Saya rasalah kesedaran, saya rasalah secara peribadi, kesedaran di kalangan rakyat, especially sebab mainstream media ni masih menjadi pegangan golongan warga emas. Saya rasa reach tu dan kepercayaan tu mungkinlah lebih sedikit daripada sekarang. Tetapi bila perubatan pun overregulated, media pun overregulated, ini je lah yang terbaik yang kami boleh buat. That I can see dari sudut saya dan media sendiri. So doktor, kalau pengamal perubatan inginkan kejujuran, inginkan ketelusan, kami di pihak pengamal media pun sebenarnya menuntut hal yang sama. Betul. Supaya kerajaan lebih jujur, pihak berkuasa lebih telus dalam menjawab isu-isu yang dianggap negatif. Misalnya kesan yang tidak baik terhadap selepas divaksinasi, apa yang berlaku dalam ICU, apa yang berlaku di MAEP. Saya rasa kalau kerajaan buka sedikit, bukan sedikit lah, kalau boleh selebar-lebarnya lah. Sebab kita percaya bahawa laporan yang negatif, laporan yang positif ini, laporan yang seimbang lah, maknanya bukan negatif positif, yang seimbang antara yang baik dengan kurang baik ini, kalau kita dapat paparkan dengan berdasarkan fakta saintifik, berdasarkan dasar perubatan tentang kematian, kalau betul ada kematian, maka khalayak boleh terima sebenarnya. Dan dia tahap kepercayaan terhadap media yang menyiarkannya, dan saya percaya media arus sebenarnya akan lebih tinggi. Sebab ini melibatkan soal ethos, soal trust, kerana khalayak kepada media. Dan jika kepercayaan ataupun karakter media itu bagus, through words of mouth, kerana kesedaran itu boleh ditingkatkan. Tetapi bila ada benda yang nak disorok, kerana seolah nak disorok lah, saya tak kata ada berlaku sorokan, tapi ingin disorot tentang perkara yang negatif itu, maka orang betul ke apa yang dilaporkan oleh TV, oleh surat khabar, oleh portal berita kan? Sebab kita ada etik kan. Jadi itu yang saya rasa diperlukan pada waktu ini untuk meyakinkan mereka yang tak yakin ini, dan untuk meyakinkan mereka yang telah yakin supaya mereka juga boleh meyakinkan orang yang kurang yakin. Maka saya rasa ada keperluan mendesak sebenarnya untuk kerajaan menjawab, pihak berkuasa Kementerian Kesihatan menjawab desas-desus yang mengatakan berlaku kematian selepas disuntik, berlaku kematian kerana vaksin tertentu kan. Dan saya sebenarnya menonton saluran berita antarabangsa macam Sky News, BBC kan, dan saya kira mereka berterus terang tentang kesan kata AstraZeneca menyebabkan berlaku pembekuan darah kan, dalam kalangan umur mereka yang berumur di bawah 40 tahun kan. Tapi dijelaskan dari segi perubatan bahawa ada faktor-faktor lain yang menyumbang kepada apa yang berlaku, bukan hanya kerana vaksin yang bernama AstraZeneca itu, tetapi juga ada faktor-faktor lain dalaman sistem badan orang yang menerima vaksin itu yang menyebabkan dia meninggal dunia. Jadi saya rasa kalau kita juga mengambil sikap berterus terang kan, tidak ada apa yang nak disembunyikan, tak ada apa yang nak takutkan, maka itu boleh membantu meningkatkan kepercayaan khalayak terhadap media. Dan saya rasa dalam menghadapi pandemik yang semakin seolah macam tak dapat dikawal ni kan, saya rasa mungkin ada keperluan untuk kerajaan mengubah pendekatan bahawa bukan hanya yang cantik-cantik ditampilkan kepada khalayak, tetapi benda-benda yang berlaku yang tidak begitu menyenangkan, tak mengapa. Kerana sebab saya tengok dalam
dalam dalam diri Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Syam Abdullah, dia adalah seorang jurucakap, karakter yang etosnya bagus dari segi menyampaikan maklumat. Mengapa tidak digunakan? Jadi itu saya rasa mungkin saya ingin meminta pihak berkuasa lah supaya lebih terbuka dalam soal ini, supaya dengan itu keyakinan dapat ditingkatkan dan mereka yang kurang yakin itu juga dapat disedarkan bahawa mereka sebenarnya tak betul. Jadi saya rasa di situ ada peranan kerajaan dan juga soal keefisienan media itu sendiri kan, Saudara Faizal kan. Di situ ada, dan dengan itu saya rasa akan ada perubahan tanggapan atau persepsi terhadap pandemik ini. Okey, baik. Terima kasih Datuk Doktor di atas penerangan yang cukup ringkas. Cuma dekat sini kita nak kata apa, kita cuba memendekkan masa lagi sebab kita kata apa, tak mempunyai masa banyak, tapi kita cuba insya-Allah untuk memberi informasi yang kata apa, yang tepat, yang benar dan juga yang berinformasi. Baiklah, soalan seterusnya saya ajukan kepada Datuk. Okey, mungkin apa komen Datuk? Seperti mana kita tahu, peranan media belum efisien atau kerajaan tidak memberikan fakta secukupnya untuk maklumat disampaikan secara holistik. Mungkin Datuk boleh sedikit berikan sedikit penerangan tentang soalan tersebut. Silakan Datuk. Saya rasa keefisienan media untuk menjadi penyalur atau penyedia maklumat juga bergantung kepada kesediaan kerajaan untuk lebih terbuka dalam mengeluarkan maklumat kepada masyarakat. Macam saya kata tadi bahawa kita ni adalah orang tengah, kan? Jadi sebagai orang tengah kita akan terima apa juga maklumat yang disalurkan oleh kerajaan, kan? Berdasarkan kita punya prinsip-prinsip kewartawanan untuk melaporkan dengan betul, dengan tepat, tidak mensensasikan maklumat, kan. Jadi itu peranan kita. Dari segi itu saya rasa keefisienan itu ada. Tetapi sama ada pihak berkuasa, sama ada kerajaan, Kementerian Kesihatan dan sebagainya itu bersedia untuk mengambil sikap yang lebih terbuka seperti yang dikehendaki oleh rakyat, itu saya rasa saya tak boleh nak jawab. Tapi saya sebagai pengamal media ingin melihat bahawa kerajaan mengambil pendekatan yang lebih terbuka dalam menyalurkan maklumat, bukan hanya bila ada berita-berita yang baik saja yang disampaikan kepada khalayak, tetapi berita-berita buruk juga perlu disampaikan kepada khalayak supaya mereka tahu bahawa memang ada baik dan buruknya sesuatu pandemik ini. Tetapi jika mereka menilai berdasarkan maklumat yang diketengahkan oleh media bahawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan, mereka tentu akan merasakan bahawa baiklah kita soal vaksin ni kan, lebih banyak kebaikan daripada keburukan, tentu mereka akan mudah menerima maklumat tersebut, mempercayainya dan seterusnya bertindak sewajarnya lah untuk menerima vaksinasi yang dicadangkan. Saya rasa ringkasnya itulah, saya rasa dari segi keefisienan tu kita saya rasa dah cukup efisien. Tetapi persoalan yang ditanya oleh khalayak selalunya ialah apakah maklumat yang disampaikan oleh media itu benar-benar maklumat yang 100% benar ataupun ada sudut-sudut tertentu yang cuba disembunyikan oleh pihak berkuasa. Dan kalau pihak yang berkuasa boleh misalnya berterus terang kan, dengan memberi contoh macam Dr. Malas nanti kata tadi bahawa mungkin boleh mendedahkan laporan-laporan postmortem mengenai kematian tersebut, maka saya percaya bahawa keefisienan itu boleh ditingkatkan lagi lah dalam menyampaikan maklumat kepada kerajaan. Tapi ini memerlukan kerjasama daripada pihak berkuasa lah. Media hanya bukan, kita pun tak kata kita menadah kan. Kita memang menggalakkan media selari dengan peranan mereka sebagai orang kata jagawan estet keempat ni. Sebab Dr. Mala, media ni selain daripada menyalurkan maklumat, kita memberitahu diri kita bahawa kita ada peranan menjadi jagawan untuk menyemak the three estates of the three power of the state, kan, the executive, the legislative and the judiciary, kan. Jadi peranan kita bukan sekadar untuk menyebarkan maklumat, tetapi juga kita mestilah menjadi pengimbang dan penyemak kepada apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkenaan lah. Dan di sini saya rasa peranan itu mungkin media dalam keadaan sekarang lah, dari sudut kewartawanan investigatif itu, investigative journalism,
mengenai pandemik ini mungkin tidak dapat dilakukan kerana banyak halangan-halangan yang kita tahu bahawa ada tempat yang boleh media pergi. Misalnya ada tempat yang media pergi dengan jemputan, bukan semua, tapi media tertentu sahaja, media yang friendly misalnya. Jadi itu yang menyebabkan keefisienan itu barangkali dipersoalkan. Tetapi jika kerajaan boleh mengambil sikap yang lebih terbuka, misalnya satu waktu dulu sidang media oleh Menteri Kanan Keselamatan hanya untuk media rasmi, kan? Untuk media rasmi maknanya media kerajaan bernama RTM dan sebagainya. Tetapi media yang lain tidak diberi peluang. Jadi ini juga menimbulkan persoalan, kerana sebab kita tahu bahawa portal-portal berita yang kritikal ni akan bertanya soalan yang kritikal. Dan bila bertanya soalan yang kritikal dan bila jurucakap kerajaan tak boleh menjawab, maka akan berlaku ketidakpercayaan sepenuhnya lah. Percaya tapi mungkin ada yang tak percaya. Jadi saya rasa dari segi penyebaran maklumat, kerajaan sendiri kena betulkan atau kena memperbaiki maklumat-maklumat yang ingin disebarkan supaya lebih terbuka, dan kalau boleh kita dedahkan apa yang sebenarnya berlaku di MAEPS, apa yang sebenarnya berlaku di setengah-setengah ICU, kan. Jadi itu akan menimbulkan, kalau Dr. Mala kata tadi bahawa program Majalah 3 TV3 yang mendedahkan apa yang berlaku di ICU boleh menimbulkan keinsafan kepada masyarakat tentang pentingnya kesedaran terhadap pandemik ini mengambil vaksin, maka saya rasa kalau lebih banyak pendedahan dibuka, maka saya rasa lebih tinggilah keupayaan untuk media meyakinkan yang saya kata tahap 4 tu, the persuasive power of media, kan. Dari segi menyebarkan maklumat memang dah berlebihan dah. Dari segi mendidik pun saya rasa dah ada. Dari segi pencerahan pun kita dah cerah dah. Kita dah tahu dah vaksin ni. Itu pun dari the persuasive power of media itu masih belum lagi dapat kita betul-betul tingkatkan ke tahap yang sepenuhnya. Itu saya rasa jawapan saya yang ringkas, Saudara Faizal. Saya nak tambah sikit dengan izin. Saya just nak cakap sebenarnya DG KP Kesihatan pun, Tan Sri Dr. Nur Hisham pun, sebenarnya beliau pun terikat dengan Patient Data Protection Act. Dia pun pejabat awam. Jadi contohnya soalan ditanya tentang kematian seseorang, sesuatu berlaku di sini, selagi tak ada konsen daripada pesakit ataupun next of kin, DG boleh menjawab secara general sahaja. Dia tidak boleh memberi maklumat secara terperinci mengenai postmortem report apa semua. Contohnya baru-baru ni bila ada pemanah negara yang meninggal dunia selepas menerima vaksinasi, ahli keluarga dia dan di berita vaksinasi tu diorang golongan-golongan anti vaksin ni menyoal dia dah terima vaksin dan kenapa meninggal dan sebagainya. Ahli keluarga mereka sendiri yang tampil ke hadapan dan cakap tak ada kaitan dengan vaksin, itu sebenarnya jantung dan sebagainya, dan kemudian laporan forensik dikeluarkan melalui Facebook Kementerian Kesihatan. Jadi selagi tak ada konsen daripada family, selagi tak ada konsen daripada keluarga, saya rasa Menteri Kesihatan ataupun even PM ke siapa pun masih terikat dengan Personal Data Protection Act. Kita tak boleh lepas. Dapat kat lawyer, dia orang akan cabar sampai whichever court. So kita tak boleh menang. Sebab itu bila DG menjawab pun dia macam jawab secara general. Dia cuba cakap okay nanti kita akan look into it and all that. Sebab saya rasa DG pun terikat. Jadi kami semua terikat dengan akta ini. Sebab tu saya kata selagi akta ataupun undang-undang ini tidak dilonggarkan demi pandemik, kita tak boleh nak buat apa-apa. Sebab akta tu masih ada. Dalam ordinan darurat yang diwartakan pun saya dah baca daripada awal sampai akhir dah. Dia tak sentuh langsung pasal patient data ni. So walaupun ada ordinan darurat, kita tidak boleh memberi kesedaran lebih sedikit daripada biasa. No, tak boleh. Yang ada hanyalah, ya betul, dia pun terikat dengan prosedur. Yang ordinan darurat tu cakap cumalah dari segi operasional, dari segi penerimaan vaksin, dari segi menyebarkan berita, tetapi dari segi memberi maklumat tentang pesakit,
pesakit, tentang perkara yang berlaku, tak boleh, kami masih terikat. Dan ini bukan sahaja di Malaysia, saya rasa doktor-doktor di Jerman, di Amerika, di Australia, semua bercakap perkara yang sama. Ada doktor-doktor ni yang dia ada dia punya YouTube channel sendiri. Dia boleh bercerita secara general. Maka anti vaksin akan datang dan tanya siapa nama pesakit tu, berapa umur pesakit tu, dekat hospital mana, tarikh mana, doktor tipu. Diorang tanya soalan tu sebab diorang tahu kami tak boleh bagi tahu. Kita boleh share secara general sahaja. Kita tak boleh bagi data pesakit. Kita tak boleh cakap dekat rumah ni, jalan ni, lorong ni, ada acik ni, ini berlaku kepada dia. Kita tak boleh cakap. Dan bila berlaku sesuatu kluster dalam satu-satu company, dalam satu-satu orang awam, key leaders kan, CEO company ni dapat positif, dan itu pun DG macam mengelak nak jawab kalau you all perasan. Sebab beliau terikat dengan PDPA. We cannot say things direct yang boleh dikaitkan dengan pesakit tersebut. So ini adalah kekangan sebenarnya. Selagi undang-undang tidak digubal ataupun dilonggarkan, kita tak boleh buat apa-apa. Itu je tambahan daripada saya. Okey, faham. Terima kasih. Okey, Dr. terima kasih Yang Dr. Mala dan juga yang bagi Dr. Syamil di atas penerangan cukup ringkas tadi. Tibalah masa untuk saya mengambil salah satu kata apa soalan, okey, sebab saya bila saya scroll soalan tadi sebenarnya banyak soalan yang kita terima. Tapi kita cuba untuk mencari yang manakah yang kata apa yang paling menarik, yang kata mungkin di luar kata apa penerangan yang disampaikan oleh yang bagi Dr. Syamil dan juga Dr. Mala. Baiklah, saya mengambil soalan untuk teman-teman semua. Kita ada rakan-rakan kita yang mungkin yang menyaksikan secara live daripada Indonesia ataupun di luar daripada Malaysia. Okey. Jadi ada yang bertanyakan daripada salah seorang rakan kita daripada Indonesia. Okey, soalan khas katanya kepada Dr. Mala. Bagaimana pendapat Dr. Mala? Okay, kita tahu tentang ivermectin, okey, untuk pesakit COVID-19. Mungkin Dr. Mala boleh memberikan pencerahan sikit. Silakan. Okey, saya nak jawab secara jujur. Tolong jangan viralkan saya. Sebab saya dah viral banyak kali, so saya agak takut sikit sebenarnya. Alright, sebenarnya saya sendiri mengharap ivermectin boleh menjadi penawar mujarab untuk COVID-19. Itu harapan saya. Saya baca a lot of studies yang dijalankan di luar negara. Saya ada letak satu YouTube video saya rasa last week. Untuk buat video 20 minit tu saya baca 14 jurnal untuk dapatkan maklumat untuk video tersebut. Sebenarnya nampak macam ada jalan, tapi dekat hujung terowong tu masih gelap. Kita belum sampai di hujung terowong. Ivermectin ni memang it's a old drug, memang dah lama dalam market dan dah lose patent sebenarnya, jadi dah habis patent. Persoalannya sekarang, semua clinical study yang dijalankan di negara-negara luar, dia bukan retrospektif, dia bukan double blinded. Jadi rumusan daripada study tersebut walaupun ada 70,000 pesakit lah, 29,000 pesakit lah, ada yang smaller size 500 pesakit yang lain-lain, rumusan dia tidak konklusif sebab dia bukan retrospektif double blinded. Maksudnya double blinded ni dia kena daripada awal kita kena buat kajian, bukannya lepas orang tu sembuh baru kita pergi cari dia. That's the wrong way. Kajian tu perlu dimulakan daripada awal lagi, daripada orang tu tak sihat ataupun daripada kita buat contact tracing tu, mereka perlu diberikan ubat ivermectin ni, dan dia kena double blinded macam vaksin buat juga. Dia kena dalam 20,000 orang ni 10,000 dapat ivermectin, 10,000 tak ambil ivermectin, dan daripada sana mereka tak boleh tahu, pesakit-pesakit tersebut tidak boleh tahu dia ambil ivermectin ataupun tidak. Maka simptom yang dia bagi tahu tu kita akan rekodkan, dia demam tak, dia batuk tak, berapa hari dia sesak nafas, apa repeat swab dia dan sebagainya. Dia kena double blinded, dia tak boleh tahu apa yang dia dapat. Ini adalah bentuk kajian yang dibuat untuk vaksin juga. Dia kena double blinded, dia kena retrospektif. Dan lepas tu dekat hujung kajian tu baru kita kumpul daripada 10,000 yang dapat ivermectin, 10,000 yang dapat ubat vitamin sahaja, apakah perbezaan mereka kedua-dua kumpulan ini. Ini study yang tak ada di mana-mana negara. Semua negara seperti Uttar Pradesh di India, Peru, South Africa, Brazil, semua negara ini mengumpulkan data secara kohort. Apa mereka buat adalah orang tu dah close contact ataupun orang tu dah COVID positif, dia ambil ivermectin dan dia makan. Dan dia report simptom dia sendiri. Dia sendiri cakap, saya makan ivermectin, saya rasa makin kuat. Saya makan ivermectin, saya dah tak demam. Saya makan ivermectin, saya rasa
COVID saya sembuh. Jadi di situ ada biased effect. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan ramai yang dalam journals, you all semua researchers, PhD levels kan. So you all tahu kan, dalam sesuatu study dia tak boleh ada biasness. Bila you dah tahu, oh saya saya drive Mercedes, jadi saya lah yang bawa kereta paling bagus sekali. So bila dah ada biasness dekat situ, kita tak tahu sama ada betul-betul Mercedes tu bagus ataupun tidak. So that's the problem here. Bila dia makan ivermectin, dia ada placebo effect yang dia rasa dia sembuh. That's the problem with all the studies around the world. Tetapi ada beberapa study yang mungkin memberi kita jawapan. Contohnya Malaysia is carrying out, Australia pun ada buat juga, New York is conducting one. Kita menunggu result daripada mereka. Kalau tak konklusif, maksudnya apa yang tak konklusif? 10,000 orang makan ivermectin, 10,000 orang makan vitamin kosong sahaja. Kedua-dua kumpulan ini sebenarnya memberikan outcome yang sama. Yang daripada 10,000 ni, 9,000 orang sebenarnya jadi COVID negatif ataupun simple. Dan yang makan vitamin pun 9,000 orang jadi COVID simple ataupun negatif. Maka there is no improved benefit. There is no enhanced benefit. Tak guna pun makan. Baik saya tak makan, baik saya makan nasi. 9,000 orang tu makan nasi juga. 9,000 orang tu minum air juga. 9,000 orang tu sedut oksigen juga. So there's no difference. Dia kena ada satu study yang mengatakan kumpulan yang makan ivermectin ni benefit dia lagi tinggi daripada kumpulan yang tak makan. Ini yang berlaku dalam vaksin. Dia kena kumpulan yang ambil vaksin 95% lebih terlindung daripada jangkitan COVID daripada kumpulan yang tak ambil vaksin. So ini studies yang vaksin buat, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac. Ini studies yang mereka buat. Dia kena double blinded. Orang tu tak tahu pun dia dapat vaksin ataupun tidak. Ada satu kajian vaksin dekat Malaysia dilakukan, satu vaksin daripada China. So dia ambil sukarelawan daripada Malaysia. Ada rakan-rakan kami yang petugas kesihatan pun masuk dalam golongan itu. Saya tak nak masuk sukarelawan vaksin tu sebab saya takut saya tak diberi vaksin. Saya diberi placebo. Saya diberi air kosong. Itu sebab saya tak nak pergi. Kalau dia boleh janji dia nak bagi vaksin kat saya sanggup jadi sukarelawan. So that is studies yang kita nak, sample study tu. So for now, ivermectin tak ada study sebegitu, tetapi it's ongoingly orang tengah study. Seperti yang saya kata, antara ubat yang pernah menjadi trend breaker dalam medical adalah aspirin dan juga penicillin. Ini adalah ubat-ubat yang hero lah, macho lah dalam bidang perubatan. They have done so many things. And ivermectin is actually one of those. I personally hope ivermectin boleh menjadi jawapan kepada jangkitan ataupun pandemik ini, tetapi saya tidak mahu ia ada satu placebo effect. Maksudnya kita beria-ia rasa ivermectin and everybody start taking ivermectin without ada satu konklusif benefit, dan semua orang resort dengan mengambil ivermectin. Sebenarnya ia sama sahaja dengan air kosong ataupun nasi putih yang kita makan. Maka baiklah tak payah ambil ubat yang kena beli dekat farmasi tu, baiklah kita makan nasi putih. So itu yang saya cakap. Tapi ramai sebenarnya doktor di Malaysia pun ada mengambil inisiatif untuk buat studies. Bukan saja yang KKM, mereka buat proposal untuk smaller group of studies. So saya rasa apa yang kita boleh buat adalah berusaha berikhtiar dan berdoa supaya ia menjadi satu jawapan. Kita belum di pengakhiran ivermectin, kita dekat tengah-tengah lagi. So that's my answer actually. Hopefully menjawab. Okey, terima kasihlah daripada Dr. Mala di atas penerangan cukup ringkas tentang ivermectin. Mungkin ini saya kira salah satu info yang baru, tapi bila dengar tadi apabila Dr. Mala menyampaikan tentang ivermectin, jadi kita sedia maklum tentang fungsi dan juga peranannya ivermectin tersebut. Jadi kita dah sampai ke hujung forum kita pada malam ini. Jadi secara saya selaku moderator ingin membuat kesimpulannya ataupun konklusinya untuk program pada malam ini, yang mana kita membincangkan tentang di mana media ketika informasi diperlukan. Kalau kita lihat tadi, sebenarnya banyak perkara ataupun banyak info-info dan juga info-info menarik yang telah diterangkan oleh daripada Yang Berbahagia Dato' Dr. Syamel dan juga Dr. Mala. Kita melihat daripada dua persepsi di sini, di antara di pihak media dan juga di pihak selaku pengamal perubatan. Dan
saya kira kalau katakanlah informasi pada malam yang dikongsikan sebenarnya itu adalah saya kira sebagai salah satu informasi kepada kita saja. Tapi selebihnya adalah tanggungjawab kepada anda sebenarnya, because kita yang menentukan sama ada bagaimana kita, macam saya terangkan tadi, bagaimana kita menerima suatu berita tersebut dan bagaimana kita menilainya. Jadi segalanya, kalau kata anda seorang yang seorang yang berilmu, seorang yang dalam konteks profesional, kalau anda sebagai seorang masyarakat Malaysia yang bertanggungjawab, jadi hentikanlah mungkin menyebarkan rumus-rumus yang mungkin tidak berinformasinya yang tepat. Jadi selebihnya baiklah kita membantu sama-sama untuk semua sekali, tak kisahlah kita pelbagai kaum ke kita pelbagai etnik sekalipun, sama-sama kita membantu di pihak KKN, di pihak frontline ini sendiri yang telah berusaha untuk menghindari daripada wabak ini secepatnya mungkin. Jadi pada malam ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Syamil. Terima kasih sangat kerana informasi yang diberikan sangat cukup ringkas, padat di pihak dalam topik media sendiri, dan juga Dr. Mala, kita dengar tadi pendapat dan juga pandangan beliau dari segi konteks yang khusus dalam pengamal perubatan. Jadi kita tahu mungkin ada beberapa perkara yang menjadi salah satu SOP sebagai seorang pengamal media, sebagai doktor. Ada perkara yang mungkin tak boleh dikongsikan, tapi bukanlah ia sebagai salah satu sengaja, because kita terikat dengan peraturan dan akta dan juga sebagainya. Okey, untuk malam ini saya rasa itu saja perkongsian pada malam ini, dan sebelum saya menyerahkan kepada host kita pada malam ini, saya akhiri sedikit serangkap pantun sebelum kita pulang kembali. Okey, iaitu burung helang terbangnya tinggi hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih saudari-saudari memberi tumpuan sepenuh hati. Itu saja daripada saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula kepada host. Silakan. Baik. Terima kasih Tuan Faizal. Saya tak pandai berpantun, tapi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, khususnya yang berbahagia Datuk Dr. Syamil Waria, Pak Syamil. Terima kasih Pak Syamil kerana berdiskusi bersama-sama, bersembang dan memberi ilmu dalam program webinar ini. Dan tak lupa tentulah Coloteh Dr. Mala memang menjadi malam ni. Terima kasih Dr. Malar di atas perkongsian. Saya memang minat dengan Coloteh Dr. Mala. Teruskan dengan Coloteh Dr. Mala, terus memberikan informasi, dan juga begitu juga Datuk Dr. Syamil. Dan kepada semua peserta webinar pada malam ini, saya juga mengucapkan berbanyak terima kasih. Mohon ampun dan maaf kalau ada tersilap dan kelemahan dalam penganjuran program. Jadi demikian bagi pihak pasukan, rakan-rakan pengajian sarjana mention Universiti Kebangsaan Malaysia, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Syamil dan juga Dr. Mala, serta Profesor Madya, Doktor-Doktor dan seluruh tetamu dalam program webinar Vaksin di Mana Media Ketika Informasi Diperlukan. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya minta untuk semua penonton dan ahli panel untuk kita ambil gambar ya. Minta on camera.